Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, untuk video kali ni, game Arsenal lawan Brighton malam tadi 0-0 result kan. So, untuk game ni aku cuma nak pandang sebelum game pun aku nak pandang Ben White macam mana dia deal dengan tim lama dia macam mana dia boleh counter tim lama dia balik. Sebab of course tim lama dia confirm tahu kelemahan dia kan, apa dia kan. Tapi aku boleh cakap Ben White dalam game ni memang mantap dia punya influence dalam game ni, dia punya role dengan Gabriel tu ibarat bertukar. Macam selalunya kalau kita tengok build up game daripada belakang kita tengok Ben White yang start dulu. Tapi dalam game malam tadi, Gabriel yang banyak pegang bola, yang banyak bagi bola daripada belakang. Ben White dia fokus dari segi defending tapi apa-apa pun kita start dengan line up dulu macam biasa kan. Line up yang lebih kurang sama dengan game Spurs minggu lepas. Cumanya Xhaka injured, so dia kena ganti dengan Albert sambil Lokonga pair dengan Partey kat bahagian tengah tu, double pivot tu. So keeper Ramsdale, Tomiyasu, Ben White, Gabriel dan juga Kieran Tierney back 4. Double pivot macam aku cakap tadi, Lokonga dan juga Partey. 3 serangkai yang sebut Oba sebagai striker adalah Emil Smith Rowe, Martin Odegaard dan juga Bukayo Saka. Jadi tanpa buang masa, kita masuk first half dulu. First half ni bagi aku memang Arsenal memang boleh kata bagai juga struggle nak hold bola, possession loss, passing ke laut. Kalau kau tengok statistik pun, possession Arsenal kalah dalam first half tu dengan Brighton. Brighton aku boleh cakap dia punya game dia memang cantik gila Sama juga macam Brentford dulu kan, yang Arsenal kalah tu. Jadi bila orang tahu yang Liverpool seri dengan Brentford, orang tahu Brentford ni bukan tim yang calang-calang Sama juga macam Brighton dalam game ni. Aku rasa dia orang punya gameplay memang mantap gila Build up daripada belakang, hold possession. Dia orang tak main counter dia orang build up daripada belakang. Transition bola dia orang daripada belakang ke depan tu memang smooth gila Dan aku perasan salah satu sebab Arsenal senang gila kena tebuk kat bahagian midfield adalah Albert sambil Lokonga. Aku tak salahkan dia, tapi peranan dia kat dalam tim tu dalam game ni Sebab kalau aku perasan Xhaka bila dia ada dalam tim bila Kieran Tierney overlap, so ruang kosong kat bahagian kiri tu Xhaka akan drop back So sama juga yang terjadi dekat Albert sambil Lokonga. Kalau kau perasan majority game kau boleh nampak Lokonga banyak bermain sebagai back kiri. Dia macam bidan terjun je lah. Dan dari segi chances dalam first half ni, bagi aku untuk Arsenal ada 2 je peluang yang aku ingat dalam first half tu. Satu pada awal game Bukayo Saka, dia dribble seorang je lepas 2 pemain Brighton, tapi dia punya shooting dia tu straight dekat keeper Brighton Robert Sanchez kan. Dan yang kedua, ini peluang yang bagi aku emas juga header Aubameyang terkena tiang. Itu yang bagi aku yang paling dekat Arsenal nak dapatkan gol dalam first half. Tapi dalam first half ni kita fokus kat Brighton je lah. Bagi aku Brighton memang dia orang kurang satu benda je striker yang klinikal yang berbahaya Neil Maupay tu entah benda dia buat kan. Lepas tu Leandro Trossard, Marc Cucurella, ini paling bahaya Tomiyasu tak senang duduk dalam game ni. Serius, Tomiyasu memang tak senang duduk. Sebab kau boleh nampak Brighton memang fokus nak attack bahagian Tomiyasu Banyak attack kat bahagian kiri dia orang tu. Memang dia orang target Tomiyasu tu Tapi untuk first half tak ada gol, 0-0. Bagi aku Arsenal memang kena dominated Memang kena dominate dengan Brighton kau-kau punya. Cuma macam aku cakap tadi, peluang untuk Brighton memang bersepah gila dalam first half. Cuma dia orang punya kekurangan dari segi finishing finishing dia orang memang bapak barai gila aku tak tahu So untuk second half second half ni Arsenal ada improvement sikit bagi aku. Dari segi balance of play bagi aku 50-50 dua-dua team ada peluang. Arsenal nampak lebih improve nampak lebih ready nak counter balik segala attack yang Brighton bagi dekat defend Arsenal. Tapi dari segi defending Arsenal Gabriel dengan Ben White bagi aku memang solid nak mampus kat bahagian tengah tu. Walaupun kadang-kadang dia orang kena tebuk juga, tapi overall dia orang punya gameplay okey je partnership ni. Tomiyasu dalam second half ni nampak lebih improve lebih ready nak jumpa Cucurella aku cakap engkau memang bapak bahaya gila untuk Brighton. Dan untuk Kieran Tierney Kieran Tierney bagi aku disebabkan kekurangan banyak attack Brighton yang lebih fokus kat bahagian kiri tu. So bagi aku disebabkan benda tu Kieran Tierney ni dia dapat kebebasan sikit untuk overlap Lepas tu ada satu peluang untuk Arsenal dalam second half Aubameyang, bola yang cantik gila daripada ke Thomas Partey jumpa Aubameyang one-on-one dengan keeper Brighton tu. Tapi bila dia nak tap tu defender Brighton Shane Duffy tu sempat dia buat tackle tapi nasib baik peluang tu dia offside. Kau tidak memang kena caci cakap kan. Aubameyang open goal macam tu kau miss dengan gaya yang macam tu memang kena maki So dalam second half ni itu je highlight yang aku nak cakap dalam video kali ni Sebab dalam second half ni masing-masing Brighton dengan Arsenal dia orang main counter je. Bila Arsenal attack, Brighton counter balik, dia orang attack balik, lepas tu Arsenal attack balik. Sebab tu aku cakap dalam second half ni balance of play dia 50-50 siapa-siapa boleh menang kan. So bila dah
tamat second half 0-0 game ni. Bagi aku untuk 1 point Arsenal dapat tu bagi aku tak berapa nak kecewa sangat. Bagi aku satu benda yang positif, lebih positif berbanding negatif. Sebab bagi aku untuk game ni Arsenal memang bernasib baik gila. Sebab Brighton lagi-lagi dalam first half diorang punya peluang tu memang bahaya gila. Kalau aku cakap Aubameyang tu malam tadi dalam game ni main untuk Brighton, dia boleh easily dapat hat-trick dengan peluang yang Brighton create tu. Punyalah barainya finishing Brighton dalam game ni kan. Dan untuk Arsenal dalam game ni diorang ada momen-momen dia, adalah peluang untuk Arsenal nak cari gol tu kan. Dan overall bagi aku memang 1 point tu memang satu benda yang positif bagi aku. Aku tak tahulah korang pandang macam mana kan. Korang memang pandang macam Arsenal patutnya menang game ni, tapi dari segi balance of play kita memang bernasib baik Brighton memang easily, kalau dia orang ada striker yang berbahaya kat depan dia orang easily boleh menang 3-4-0 bagi aku dalam game ni. Dia orang punya peluang memang bersepah gila aku cakap Tapi mungkin sebab minggu lepas kita menang dengan Spurs, so kita nampak performance daripada Arsenal memang lain macam minggu lepas. So sebab tu expectation kita sebagai fan tu naik sikit lah untuk game ni kan. So mungkin itulah sebab utama korang harapkan yang lebih Tapi bagi aku lah, kalau kau tanya aku rasa 1 point tu adalah satu benda yang positif untuk Arsenal kan. Jadi untuk player rating untuk player rating Arsenal kita mula dengan keeper dulu, Ramsdale. Bagi aku Ramsdale 8/10. Dalam second half, kalau tak sebab dia memang Arsenal dah barai, memang dah kalah Ada satu save dia tu yang dia tap bola tu, kalau dia lepas bola tu dapat ke Mope tap in je. Lepas tu ada lagi satu save Cucurella daripada bahagian kiri Brighton, dia nak buat crossing tapi ibarat macam shooting Reaction daripada Ramsdale tu memang mantap Bagi aku 2 save yang besar dia dalam second half tu. Kalau tak ada dia tu aku rasa memang Arsenal dah kalah 2-0 tu kan. So untuk Tomiyasu aku rasa 6.5 bagi aku. 6.5/10. Memang dia nampak struggle lah. Cucurella, lepas tu tambah pula dengan Dan Burns kat bahagian kiri Brighton tu, memang dia nampak struggle sikit dalam game ni. Tapi overall untuk defensively bagi aku okey je. Dia bukanlah barai sangat pun, adalah dia buat blok-blok daripada Cucurella nak cuba cross kan. So untuk gandingan Ben White dengan Gabriel bagi aku mantap. Brighton dia punya tebuk dia dekat defense Arsenal dalam game ni banyak datang daripada bahagian wing kat bahagian tengah tu memang kurang sikit. Gabriel dengan White bagi aku dua-dua solid 7/10 So untuk Kieran Tierney bagi aku solid 7/10 juga, sebab dia banyak fokus kat bahagian overlapping. Tapi dari segi defensively macam biasa Tierney being Tierney So untuk double pivot Lokonga dah cakap Partey. Lokonga aku bagi 6.5/10 sebab kadang-kadang kau boleh nampak yang dia ni macam tak agak-agak sikit nak buat passing. Aku tak tahu kenapa, tapi influence dia kat bahagian tengah tu mungkin sebab role dia kena drop dekat bahagian kiri tu bila Tierney overlap. So mungkin tu batas sikit untuk dia kan. Dia tak dapat kebebasan nak buat forward pass apa bagai semua. Partey dari segi defensively memang mantap. Bagi aku 7/10 untuk dia. Tapi dari segi attacking bagi aku dia punya shooting tu boleh improve lagi banyak yang jadi rugby kalau rugby tu aku rasa dah goal lah tu kan. Tapi dari segi defensively dia punya kerja-kerja dia memang dia buat dengan mantap Lepas tu untuk 3 serangkai, Emil Smith Rowe, Mateo Odegaard dan juga Bukayo Saka. Emil Smith Rowe dengan Saka aku bagi 6.5/10. Dia orang lah yang banyak menggerakkan attack Arsenal kat bahagian depan tu bagi aku, apa yang aku tengok Tapi Odegaard ni dalam game ni dia agak struggle sikit. Aku rasa 6/10 Sebab Mamat ni bila dapat bola Brighton memang pandai. Brighton memang kau-kau marking dia ni. Bila Odegaard dapat bola, dua orang terus parap dia. So memang dia tak dapat masa bila dia dapat bola tu kan. Jadi dia agak struggle dalam game ni untuk influence game kan. So untuk Aubameyang, Aubameyang ni dia banyak kali juga sebenarnya dapat ruang kat belakang defend Brighton tu kan. Tapi mostly dalam game ni kau boleh nampak yang dia hilang. Mungkin sebab dia tak dapat cari ruang. Sebab kalau kau tengok defend Brighton tu, 3-3 kat belakang tu semua bapak gedang-gedang semua. Shane Duffy, Lewis Dunk, Dan Burn, semuanya 185 cm ke atas. So bagi aku untuk Aubameyang ni bukanlah dia barai sangat dalam game ni. Cuma mungkin dia tak dapat support, mungkin dia tak dapat ruang yang dia selalu dapat kan. Bila 3 giant yang jaga kau, apa yang kau boleh buat kan. So untuk Aubameyang aku bagi solid 6/10 Dia ada moment dia, cuma dari segi whole game dia memang jarang-jarang nampak kan. So itu untuk player rating aku untuk Arsenal dalam game ni. Dan apa pendapat korang, kau boleh komen kat bawah. Sama ada Arsenal dapat 1 point seri dalam game ni, 1 positif ataupun negatif. Jadi aku rasa ulasan aku untuk game ni sampai sini je. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang like channel sebelah butang subscribe tu supaya kau tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.